Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So kita dah masuk bulan kedua Februari untuk tahun 2022 ni. Jadi macam biasalah parti-parti dah mula masuk berderu-deru dekat pasaran kita ni. Dan untuk Redmi, macam biasalah mereka akan mulakan dengan siri Note mereka. Di mana hari ni dekat atas meja ni kita adanya Redmi Note 11 geng. Bukan 11S, bukan 11 Pro, bukan 11 Pro 5G. Ini adalah Redmi Note 11 sahaja. Di mana ketika video ini dirakam tak ada apa-apa pengumuman harga rasmi, tetapi kita expecting harga dia sama lebih kurang dengan Redmi Note 10 yang lepas. Di mana untuk Note 10 yang lepas tu harga dia untuk 464 tu lebih kurang 699. So kita expecting harga sekitar situ lah. Jangan pergi jauh sangat, jangan pergi rendah sangat lah, mereka pun nak untung juga kan. Alright, jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang Redmi Note 11 ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, macam biasa, kita akan mulakan dengan unboxing experience. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Tipikal kotak Redmi Note series, di mana ada ilustrasi dia. Dan untuk siapa yang boleh recall Redmi Note series ni, dia punya adik-beradik ni, lebih kurang sama je bentuk dia. Jadi korang jangan terkejut kalau anda kata aku buat video untuk Redmi Note 11S kat belakang tu. Lebih kurang sama, yang berbeza hanyalah sangat-sangat minor sahaja. Di mana, again, untuk perspektif aku, kalau based on penggunaan aku dalam jangka masa pendek, aku boleh katakan apa yang upgrade untuk siri 11 ni berbanding Redmi Note 10 yang lepas adalah first dari segi dia punya refresh rate screen. Yang kedua adalah dari segi dia punya chip pemprosesan. Yang ketiga adalah dari segi dia punya resolusi kamera utama. Itu sahaja geng. Jadi korang boleh buat korang menjudgement lah adakah patut korang upgrade ataupun patut korang maintain sahaja. Alright, jadi jom kita do the unboxing lah. Jadi macam korang nampak, again, ini adalah kotak dia. Jadi untuk review unit ni tak ada apa-apa lah, kosong saja, tak ada spek pun dekat luar ni. Jadi untuk retail box mungkin lain sikit lah. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat dalam macam biasa korang akan dapat kotak powered by Redmi ni. So dekat sini macam biasalah mesti korang ada dia punya SIM je terus. Dalam ni korang akan ada all the manual books and sheets yang kita tak akan baca, put aside. And then dia punya case lah. Alright, ini adalah antara brand yang masih lagi memberikan korang casing. So full covered silicone casing. Alright, tak boleh fokus terlampau clear. So, satu benda yang korang notice atau korang boleh nampak bahawa dia punya tepi ni adalah bersegi, boxy, bukan lagi macam curvy tau. Jadi menandakan bahawa dia punya design language tu ada sedikit berubah, tapi overall decent punya casing. So dekat bawah terdapatnya dia punya phone itself. Jadi kat sini korang boleh nampak lah dia punya spek secara ringkas, Snapdragon 680, 90Hz Full HD Plus AMOLED dot display, 33W Pro fast charging dengan 5000 mAh type battery, 50MP AI quad camera guys. Jadi macam aku cakap, dia punya perubahan upgrade tu hanyalah minor saja. So dekat bawah korang akan dapat all the cable Type A, Type C dan juga dia punya kabel adapter 33W. Ini adalah antara jenama yang masih lagi memberikan korang adapter at least untuk pasaran Malaysia. Jadi jom kita kemas sekejap, nanti aku akan set up everything about the phone. Nanti kita fokus more about the Redmi Note 11. Korang stay tune je. So guys, phone pun aku dah set up, aku dah boot up kan. Jadi first kita nak checking out dia punya locking mechanism, di mana dia ada set mounted fingerprint dekat sini dan juga face unlock dekat atas ni. Kita try dulu set mounted fingerprint. 1, 2, go. Alright, boleh tahan pantas lah. Okay, kita cuba face unlock. 1, 2, go. Alright, boleh dikatakan agak pantas, cumanya dia punya trigger untuk raise to wake up tu ada sedikit delay, tetapi more or less dari segi unlocking tu quite okay. Jadi bila mana kita unlock je paparan, korang akan nampak ini adalah dia punya MIUI yang terbaru, iaitu MIUI 13 berasaskan Android 11. Sekali tanya pada aku, tak ada apa yang berbeza sangat lah. Kalau dari segi mata kasar, it is a refined MIUI 12. Itu sahaja. Mungkin dari segi performance dia ada meningkat sikit, tetapi tak ada apa yang berbeza sangat lah. Korang still dapat the same setting, the same pull down punya notification. Kita masuk dekat dia punya about ni. So korang boleh nampak aku punya version ni adalah 464 lah, the lowest one. So dia ada yang sama ada 6128 ataupun 8128. Korang stay tune je. So MIUI Global 13.0.2 berasaskan Android 11. So far tak ada apa-apa memory expansion. Rasanya dekat sini tak ada apa-apa macam RAM expansion ataupun virtual RAM. Alright, so far okay lah, fluid dah, tak ada masalah. Alright. Okay, now bila mana korang unlock je, again korang akan nampak ini adalah paparan utama untuk Redmi Note 11 ni, di mana menggunakan paparan bersaiz 6.43 inci AMOLED panel Full HD Plus dengan kadar segar sebelumnya adalah 90Hz. Dan dia menggunakan jenis kacanya adalah Corning Gorilla Glass 3 geng. So dari segi dia punya design paparan ni, dekat atas terdapatnya punch hole camera ataupun selfie camera dia 13MP. Dekat bawah terdapatnya boleh dikatakan bezel agak tebal dan terdapatnya top earpiece dekat atas punch hole camera tersebut. Dan dia masih lagi jenis flat display geng.
Overall dari segi dia punya quality display, I'm impressed. Previous Note 10 series dah quite okay for the segment ataupun price range, tetapi ini dah tambah dengan 90Hz. Bagi aku ia adalah minimum standard untuk 2022 dan ke atas. So far pantas, cantik dan boleh dikatakan for the price again sangat-sangat munasabah lah. Alright. So dari segi design keliling ni, kalau korang boleh nampak dekat bahagian atas ni, design ni dah berubah sikit. Di mana untuk keliling frame ni dia adalah jenis flat punya design, boxy punya design. Di mana dekat atas ni korang akan dapat dia punya headphone jack, dia punya speaker grill, ada IR blaster dan juga dia punya mikrofon. Dekat bahagian bawah again flat punya design, terdapatnya another speaker grill, port pengecas jenis Type C dan juga another mikrofon. Dekat belah kanan ni korang akan dapat dia punya volume up and down dan juga dia punya side mounted fingerprint merangkat sebagai on off button. Dekat sebahagian kiri korang akan dapat dia punya SIM card tray, di mana dia support untuk 3 SIM card slot, 2 SIM card dan juga 1 memory expansion. Thumbs up untuk itu. Now kita move on ke bahagian belakang. Di mana dekat sini kalau korang tanya pada aku, design wise tak jauh sangat berbeza berbanding siri yang sebelumnya. Masih lagi Redmi Note series punya design, cumanya kali ni dia nampak lebih refine, lebih kemas lah. Di mana untuk kali ni mereka mengekalkan design jenis plastik dekat belakang ni dengan warna kemasan ni boleh dipanggil sebagai warna grey gelap macam tu. Di mana dekat bawah terdapatnya logo Redmi, dekat atas terdapatnya setup ataupun dia punya kamera modular dengan setup quad camera gang. Di mana kamera utama dia adalah 50MP, kamera kedua adalah 8MP ultra wide angle, kamera ketiga dan keempat adalah 2MP makro dan juga depth sensor dan juga terdapatnya satu flash dekat situ. Overall dari segi dia punya design back panel ni tak ada apa-apa yang nak diimpresskan ataupun nak digembar-gemburkan. A typical Redmi Note series punya back panel lah. Dan overall kalau tanya pada aku, dia punya perubahan frame ni dekat tangan, I'm kind of like it. Dia macam reverse back to the previous phone-phone dulu-dulu kan. Macam iPhone series kan, 4, 4S, 5 kan, jenis boxy punya design. Tetapi in a good way. Sebab apa? Phone ni pun tak besar sangat kan. Jadi bila kita pegang tu, dia punya boxy feeling tu rasa a bit premium lah kan. Not to say that previous punya curvy punya design tu nampak murah, tetapi this time ada sedikit perubahan, walaupun a reverse back punya perubahan, tetapi in a good way. Overall design wise dekat tangan aku boleh katakan okay lah. Nothing much, nothing more. Okay. Now bercerita pasal dia punya speaker. So sama macam previous punya version, dia ada dua stereo speaker atas dan bawah. Jadi jom kita test audio quality dia. Let's go. Okay, audio wise a good pair of stereo speaker. Of course bawah akan lebih kuat, tetapi okay lah, bunyi dia cukup lantang. Dari segi kualiti bunyi dia boleh dikatakan agak bagus. Untuk kelas segmen harga dia okay. A good pair of stereo speaker. Dan dia masih lagi memberikan audio jack dekat atas ni. So bagi siapa yang nak layan audio, korang boleh cucuk headphone dekat sini. Bagi nak main game kan, nak lebih kurang delay, korang boleh cucuk wired headphone dekat situ. So korang boleh layan lagu ataupun game sampai lebam lah. Tetapi overall ini adalah a good mid-range punya package. Stereo speaker dan juga headphone jack. Thumbs up untuk tu. Now bercerita pasal kamera pula geng. So again selfie kamera 13MP dekat depan dan juga quad kamera dekat belakang ni, di mana dia adalah upgrade untuk sensor utama dia. Di mana untuk Redmi Note 10 yang lepas adalah 48MP, yang ini adalah 50MP. The rest adalah totally quite the same gang. So how does the camera performance? Aku boleh katakan okay. Untuk daylight cantik lah, okey lah. Bagi aku untuk segmen price dia cantik. Ini adalah sebuah phone kalau korang bagi pilihan pada aku untuk bawah RM1,000 mungkin. This is one of the best option ataupun complete package lah. Cumanya satu benda aku notice adalah, I don't know, maybe due to the software ataupun due to dia punya processor. Masa aku nak buat portrait punya shoot, dia punya kamera ni several times akan macam shutdown. Dia macam crash and then dia restart the camera, dia keluar and then dia loading macam tu lah. So I don't know. Dan kalau masa ketika tu pun aku nampak dia macam lag tau. Korang gerak-gerak phone tu, dia punya viewfinder tu tak matching dengan pergerakan korang tau. So I don't know. Again, adakah dia adalah disebabkan oleh software, ataupun mungkin review unit aku ni belum lagi matang ataupun stable, atau mungkin disebabkan oleh dia punya processor. Tetapi itu adalah satu benda yang korang patut tahu. Dan dari segi dia punya video pun, kalau based on the spec, kalau dekat internet, kalau aku boleh recall, kalau model previous macam boleh record 4K kan, tapi this time around hanyalah 1080p saja. Just to bear in mind lah. Jadi untuk itu jom korang tengoklah sampel gambar dan video dia. Let's go. Hello guys, ini adalah rakaman kamera video hadapan untuk Redmi Note 11, di mana dia boleh merekod sampai maksimumnya
1080p saja dan ini adalah maximum unlength aku. So how does the audio stabilization, dynamic range, exposure, langit, overblown ke tidak? Korang boleh komen dekat ruangan komen kat bawah. Jom kita test kamera yang lain. Let's go. Ini adalah rakaman video belakang Redmi Note 11. Ia boleh merekod sampai 1080p juga. So again, how does the stabilization? Ini ada handheld saja. How does the dynamic range, exposure, everything, coloring dia. Okey, kita okey. Sekarang lebih kurang pukul 5 petang, 6 petang macam tu dekat Bandar Melaka. Jadi jom kita jalan-jalan kejap. Alright, so korang boleh komen kat bawah okey ke tak okey untuk sebuah Redmi Note 11. Now bercerita pula pasal performance ataupun prestasi. So, since dia menggunakan Snapdragon 680, kalau compare to Note 10 yang lepas adalah Snapdragon 678. So, how does the performance punya upgrade? Adakah nampak ternyata berbeza ataupun biasa-biasa aja? Kalau to be honest, biasa-biasa aja. Dia taklah rasa macam wow. Bagi aku, okay, still a good decent punya performer untuk mid-range punya phone. Jangan, don't get me wrong. Cumanya kalau compare to di sibling kat belakang tu, Redmi Note 11S tu yang menggunakan MediaTek tu, yang itu lebih jauh berbeza lah. Tapi this type orang, bagi siapa yang kaki-kaki Snapdragon, this is for you lah. Alright. Di mana dari segi AnTuTu benchmarking, aku boleh dapatkan markah dia sekitar 232,000 macam tu. Dari segi gaming, kalau untuk Mobile Legends, korang boleh dapatkan HD mode boleh on dengan ultra graphic dengan high refresh rate. Kalau untuk PUBG Mobile, korang boleh mendapatkan medium balance ataupun smooth high. Dan bagi siapa-siapa kaki-kaki Genshin Impact, kalau anda kata korang nak main lowest to the medium punya graphic setting, so far so good, boleh main dengan game yang cukup baik. Of course, aku recommend korang kalau untuk korang nak main game dekat phone ni, better korang main Genshin Impact pada low ataupun lowest punya setting untuk mendapatkan lebih smoothness itu. Tapi overall boleh main. So dari segi bateri pula, 5000 mAh dengan pengecasan pantas 33W, bagi aku a decent one. 5000 mAh korang boleh bertahan satu hari, tak ada masalah. Day to day nak campur gaming memang lepas sangat-sangat. Dan pengecasan dia pun boleh dikatakan for the price range tu still sama dengan siri yang lepas, tapi boleh dikatakan masih lagi pantas. Dan dia juga hadir dengan IP rating IP53 geng. Overall, kalau tanya pada aku, dari segi performance, dia boleh dikatakan agak complete package kalau anda kata harga dia adalah sama dengan model lepas, iaitu 699 macam tu. So, overall, apa aku boleh rumuskan? Again, macam aku cakap pada awal video tadi,
Kalau ditanya pada aku, ini adalah boleh aku panggil sebagai minor punya upgrade ataupun refinement compare to siri Note 10 yang lepas, di mana again 3 area tersebut dia upgrade daripada 60Hz kepada 90Hz, still lagi AMOLED panel. Dia upgrade daripada 48 megapixel kepada 50 megapixel punya kamera, dan dia juga upgrade daripada Snapdragon 678 kepada 680. Still nampak tak dua upgrade dia macam tu kan. Tetapi it is still an upgrade lah. Jadi korang tanya pada aku, kalau saya pakai Redmi Note 10 perlu upgrade tak? Jawapan dia tidak sama sekali. Apatah lagi Redmi Note 10 Pro memang tak perlu upgrade. Itu dipanggil downgrade. Tetapi kalau korang sedang mencari sebuah telefon dalam range mungkin kalau harga dia betul lah 600 ke 700 ringgit, this is a good option for you lah. Ada AMOLED panel, high refresh rate, ada good performance punya chip perprosesan, ada stereo speaker, ada 90Hz punya refresh rate. Aku boleh katakan kamera 50 megapixel, a decent one, a complete package for segmen RM700 lebih macam itulah. Alright. So guys, kalau anda korang suka video-video macam ni, korang boleh klik support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.